Okay, so sebelum saya mulakan, saya kenalkan diri saya dulu. Saya Khairul Polis, train speaker dekat Incawi, speaker bahasa Melayu. Kalau let's say dah pernah jumpa sebelum ni face to face ataupun dalam Zoom meeting ni, saya tidak kenal lah. Saya also a personal trainer and saya guide klien saya untuk nutrition. And dalam ni pun benda yang sama lah, actually about nutrition sahaja. So tak lari daripada bidang saya. Jadi kalau ada apa-apa soalan, boleh tanya dekat ruangan komen, dekat chat kat bawah. Ataupun boleh terus unmute, tekan butang unmute and terus boleh tanya soalan, tak ada masalah. Okay, alright. Jadi hari ni kita punya topik adalah about incagat ataupun kepentingan makanan yang pelbagai warna dalam menjaga sistem imuniti kita. Jadi apa kepentingan warna-warna ni, hari ni kita akan discuss lebih mendalam apa fungsi warna-warna dalam makanan. Ada orang ingat makanan ni warna dia just untuk kecantikan sahaja. No. Sebenarnya setiap warna tu ada kepentingan sendiri. Okay. Alright, sekejap. Okay. Okay. Jadi, about incagat ni. Perlindungan semula jadi untuk sistem penghadaman dan imun anda. Okay, even dekat kotak incagat ni pun macam-macam warna. Macam-macam warna ada yang kita akan terangkan about apa fungsi warna-warna ni hari ni. Jadi sebelum kita cakap pasal warna-warna dalam makanan tu, kita nak tunjuk pasal immunity dulu. Asas kepada kesihatan. So apa itu immunity? Immunity ni adalah kemampuan badan melawan penyakit berjangkit, melawan virus, melawan apa-apa antigen ataupun patogen yang ada dalam badan. Antigen atau patogen ni apa? Antigen ni adalah benda asing yang datang dalam badan kita. So immunity ni, ada orang sistem immunity dia sangat bagus. Just nice. Bila ada penyakit dia lawan, dia tak overreact. Ada sistem immunity yang tak react langsung. Contoh masa COVID. Orang tu kena COVID tapi badan tak melawan langsung. Itu masalah. Sebab nanti virus tu akan membiak lagi banyak, lagi teruk. Ada yang virus sikit, sistem imun dia terlalu kuat, virus kecil je, tapi sistem imun dia terlalu kuat sampai jadi problem untuk dia juga. Bila sistem imun terlalu kuat ni, problem untuk badan, you akan ada simptom yang batuk, sesama, sakit kepala, uh, berkahak, sakit tekak yang sangat-sangat teruk. Itu adalah sistem pertahanan badan. Okay? Itu adalah sebab immunity kita, badan kita cuba untuk melawan penyakit tu. Tapi kalau let's say immunity terlalu kuat pun bahaya juga. Pun boleh menyebabkan macam-macam penyakit, macam-macam sakit. And ada orang immunity dia terlalu kuat sampai dia punya immune system attack badan sendiri. Ini pun masalah juga. Ada banyak kes macam ni. Jadi kalau boleh kita nak immune system yang stabil, yang dekat tengah-tengah, just nice saja. Okay. Bersedia untuk menghapuskan mikroorganism and penceroboh lain. Inilah antigen. Antigen dan patogen. Patogen contohnya macam virus-virus COVID ke ataupun chicken pox ke, macam tu lah. Dan bila sistem imun gagal, patogen berjaya menyerang dan menyebabkan jangkitan atau penyakit. Contohnya COVID lah paling famous sekarang and dah lama dah problem dia, COVID. Okay, jadi immunity penting untuk semua orang. Okay. Normal bagi kanak-kanak untuk jatuh sakit beberapa kali dalam tempoh setahun. Kenapa? Sebab kanak-kanak dia tak ada, badan dia tak ada pengalaman dalam melawan penyakit-penyakit berjangkit macam ni. So dia memerlukan experience. You nak ada immunity yang baik, you kena ada experience. Badan you kena melawan banyak penyakit. And badan akan ingat penyakit ni. Badan akan ingat, okay, virus ni datang, macam ni cara nak bunuh dia. Virus ni datang, macam ni cara nak bunuh dia. Sebab itu kita perlukan vaksin. Sebab vaksin tu sama ada virus. Contoh vaksin COVID, ada virus COVID yang dah dilemahkan ataupun
dalam tu ada virus COVID yang dah mati ataupun bukan virus tu sendiri tapi something yang sama macam virus tu. Jadi badan akan tahu, badan kita akan dapat signal, okay, untuk lawan virus ni kena buat macam ni, kena lawan dengan cara ini. Tapi kita tak ada virus tu pun, kita just ambil vaksin je. But bila betul-betul virus tu masuk dalam badan kita, badan dah tahu macam mana nak lawan. Okay. Sebab tu kadang-kadang bila first time you kena demam, uh, kadang-kadang ada orang first time kena COVID sangat-sangat teruk. Tapi second time dia kena COVID, tak ada masalah pun. Sebab badan dah familiar. Immune system dah ada pengalaman untuk lawan virus tu. Okay. Sistem immune badan orang tua pula, dia memang dah ada banyak pengalaman tapi masih lagi lemah. Kenapa? Sebab bila badan dah tua, dah tak boleh berfungsi macam biasa. Dah ada penyakit-penyakit lain. Okay. Atlet, senaman yang kerap dan teratur adalah bermanfaat. Namun begitu, senaman yang berintensiti tinggi boleh melemahkan sistem imun. Kenapa? Bila you exercise very active, badan akan sorry, bila you exercise terlalu aktif, badan akan melepaskan free radical. Free radical ni, dia akan menjatuhkan immune system. Kenapa? Okay. Korang kena faham, exercise memang sangat-sangat bagus. Exercise sangat-sangat bagus, tapi dia melepaskan free radical yang akan menyerang sel-sel badan korang. Bila sel badan korang lemah, free radical ni akan melemahkan sel-sel badan. Bila sel badan lemah, nak lawan penyakit keluar, problem. Tapi kena faham juga, bila you aktif bersenam secara selalu and you ambil antioksidan, makanan-makanan yang tinggi dengan antioksidan, dia akan mengurangkan efek ni. Sebab antioksidan akan melawan free radical. Free radical ni tak bagus untuk badan, antioksidan bagus. Dewasa yang tertekan, tekanan kronik boleh melemahkan sistem imun kita. Kajian menunjukkan 53% pekerja mengalami tekanan di tempat kerja. Jadi orang yang ada tekanan dekat tempat kerja ni pun imun sistem dia orang sangat-sangat lemah. Jadi kena make sure korang ada kesihatan imun yang baik. Contohnya, macam mana nak dapatkan kesihatan imun yang baik ni? Salah satu cara dia adalah mengawal kesihatan usus. Sebab kalau usus kita baik, kita punya imun sistem akan baik. Okay? Even kita tahu banyak penyakit datang daripada perut. Ini adalah salah satu contoh kenapa penyakit datang. Sebab usus kita tak sihat. Bila usus tak sihat, habis. Nak lawan penyakit susah. You punya white blood cell pun tak sihat. Ini yang kita tak nak. Saluran GI anda mengawal 70% tindak balas imun dan membantu melawan pelbagai jenis penyakit. Misalnya, osteoporosis, arthritis, obesity, diabetes dan gangguan autoimun. Autoimun ni yang saya cakap, badan serang badan sendiri tu. Immune system kita serang badan kita sendiri. So, tu masalah dia. So, kenapa usus ni boleh mengawal kesihatan imun kita? Okey, dekat usus kita banyak sangat bakteria baik dan bakteria tak baik. Bakteria baik ni kalau banyak, kita boleh sihat. Bila bakteria tak baik banyak, dia tak sihat lah. Sebab bakteria baik, kalau banyak, dia akan mengawal kandungan bakteria tak baik dan virus yang tak baik. Just imagine kalau let's say satu negara tu ada askar dengan tentera yang kuat. Jadi susah penjahat dalam tu nak buat sesuka hati. Tapi bila let's say askar dengan tentera dia tak banyak, tak kuat, so orang jahat boleh buat sesuka hati lah. Sama juga macam usus kita. Bila banyak bakteria baik macam Lactobacillus, L. bifidum, P. longum dan lain-lain, so jadi masalah lah. Yang ni kalau tak cukup. Bakteria usus yang seimbang boleh menyokong kesihatan usus dan imun sistem kita. Okay, jadi apa yang kita perlukan adalah probiotik. Sekejap, Badan kita memerlukan probiotik. Probiotik ni apa? Bakteria baik. Nama baik pada bakteria baik. Jenis probiotik adalah Bifidobacteria and Lactobacillus. Ini yang paling common lah. Macam minuman air yogurt tu ke kan? Kan dia cakap banyak high in Lactobacillus, Bifidobacteria. Inilah dia.
And ada selain daripada probiotik, ada juga prebiotik. Prebiotik adalah makanan untuk probiotik. Kalau boleh nak cari probiotik, cari yang siap dengan prebiotik juga. Probiotik adalah bakteria baik yang membantu kita jadi lebih sihat, yang membantu kesihatan perut kita. Ada orang macam perut boncit sangat ataupun usus dia kotor kan, ambil probiotik. Bila ambil probiotik yang siap dengan prebiotik, bakteria baik dalam usus akan meningkat. Okay? Betul. Better to eat fermented food. Okay. Ada satu cara untuk kita tambah probiotik, ambil makanan macam tempe. Ya. Itu banyak dengan bakteria baik. Serat diet adalah sejenis karbohidrat yang tidak dapat dicerna. Boleh menambah pukal serta mampu meningkatkan pergerakan usus kita. Okey. Jadi prebiotik ni badan kita tak boleh cerna. Badan kita tak boleh nak tukar prebiotik jadi tenaga sebab dia bukan makanan untuk kita. Dia makanan untuk probiotik dalam badan kita, okey? So dia membantu bakteria baik ni untuk jadi sihat lah. So bila dia sihat, dia boleh membiak banyak bakteria baik dalam badan ataupun probiotik dalam badan, sihatlah kita. Tapi kalau kita selalu stres, diet kita tak cantik, dia akan merosakkan keseimbangan mikroorganism dalam perut kita. Okay? Jadi dia akan ada pencernaan yang lemah, nak pergi toilet pun maybe 3 hari sekali, sembelit, rasa kembung perut, perut kejang. Benda-benda ni kita tak nak. Secara tak langsung, dia akan melemahkan sistem imun kita dan macam-macam penyakit akan jadi senang. Masalah kulit, contohnya jerawat dekat muka, um, berat badan tak stabil and buncit. You know, always buncit kan. So itu yang kita tak nak. Okay, kesihatan usus adalah punca keenam kematian terbesar di dunia. Dan punca ketujuh penahanan wad di hospital swasta. Kat hospital swasta ni banyak kes keracunan makanan. Dan nombor 4 paling besar adalah keracunan makanan ataupun masalah-masalah dari segi usus. Okay? Ramai di antara kita tidak makan dengan betul. Okay, kenapa kita tak boleh makan dengan betul? Bila dah dewasa, banyak tak boleh nak ambil buah-buahan, tak boleh nak ambil sayur-sayuran sebab kerja. Kita ambil makanan yang sama je. Kita ambil makanan yang dijual dekat luar. Makanan yang dijual kat luar tak cukup semua zat yang kita perlukan tau. Tak cukup mikro. Mikro macam vitamin, macam magnesium, zat besi. Itu adalah micronutrient. Micro ni memang susah kalau kita nak cukupkan. Sebab tu kita perlukan, kadang-kadang kita perlukan ambil makanan tambahan. And makro kita macam protein, karbohidrat, lemak, itu pun tak cukup. Kenapa? Sebab benda yang sama juga. Masa tak ada. Kita tak boleh nak masak sendiri. And even kita masak sendiri pun kita just makan, kita ambil apa yang kita suka saja. So, macam budak-budak pula, diorang ada masa. Boleh kita maybe mak ayah boleh masakkan makanan yang uh, penuh semua. Cukup semua zat. Tapi diorang pula tak nak makan. Tak nak makan sayur. Ada budak sekarang even buah pun tak suka. Kan? Jadi, macam mana? Kita nak kurangkan simptom kekurangan zat ni. Okay, salah satu dia adalah cuba ambil incagat ni. Incagat ni penuh dengan Nutrifood, makanan yang tinggi nutrien, Trios Mastiha, probiotik macam-macam jenis probiotik. Kalau kita masuk terlalu teknikal nanti. And also beta-glucan semula jadi yang dapat yang terbukti dapat menguatkan imuniti anda. So Wellmune ni adalah beta-glucan. Beta-glucan ni nanti kejap lagi kita akan masuk apa fungsi dia semua. Okay, so let's talk about Nutrifood. Inilah makanan yang pelbagai warna tadi. Most of us ingat macam okay, warna kuning, warna itu, warna ini, just cantik je kot. Tak ada apa-apa fungsi. Tapi sebenarnya Tuhan dah ciptakan setiap makanan tu, setiap warna tu ada fungsi dia yang tersendiri tau. Dan kejap lagi kita akan go one by one. Okay? Okay.
Dekat dalam ni Nutrifood ni hanya menggunakan bahan mentah yang semula jadi tau. Kita ambil daripada buah-buahan dan sayur-sayuran. Nutrifood ni maksudnya apa? Extract daripada makanan tu. Okay? Okay. Nutrifood membekalkan fitonutrien dalam buah-buahan dan sayur-sayuran seperti anthocyanin and carotenoid. Carotenoid ni tinggi dalam carrot contohnya. Ia menambah pengambilan buah-buahan dan sayur-sayuran yang tidak mencukupi dalam diet harian kita. Maksudnya maybe makanan-makanan ni kita tak ambil biasa dalam dalam diet harian. Contohnya macam berries, strawberry, raspberry, uh, apa lagi? Mulberry, macam-macam berry lah Anthocyanin tinggi dalam berries tau. Dalam um, berries, anthocyanin sangat-sangat tinggi. Anthocyanin ni pigmen warna apa? Ada pigmen warna biru, merah dan ungu. Yang terdapat dalam tumbuh-tumbuhan seperti bunga, buah-buahan dan ubi. Ubi pun ada. Ubi macam ubi Jepun tu ada warna kuning, ada warna ungu juga kan. So, anthocyanin muncul sebagai pigmen merah dalam keadaan asid. Kalau dia acidic, dia akan jadi warna merah. Dan manakala wujud sebagai pigmen biru dalam keadaan alkali. Jadi kalau dia alkaline, dia akan jadi warna biru. Sebab tu ada blueberries, ada red berries. Faham? Anthocyanin mempunyai aktiviti antioksidan dan antimikrobial. Antioksidan ni adalah dia melawan free radical. Free radical yang mana boleh merendahkan imun sistem kita, yang boleh menyebabkan, free radical ni yang menyebabkan kita nampak tua tau. So kalau nak nampak muda, make sure you punya badan boleh fight free radical. Okay. Lagi selain daripada tu, uh, antimikrobial. Antimikrobial ni maksudnya dia antiseptik lah. Dia boleh bunuh bakteria. And boleh meningkatkan kesihatan mata, neurologi. Okay, kesihatan mata ni nanti kita akan cakap in topik eye care, insyaAllah. Dan neurologi serta dapat memberi perlindungan kepada pelbagai penyakit tidak berjangkit. Okay. So, of course lah, bila dia antibakterial, antimikrobial, dia akan melawan penyakit-penyakit macam COVID, macam demam campak, macam-macam jenis penyakit. Banyak sangat, tapi sekarang ni banyak sangat penyakit. Tapi nak sebut tu, kalau kita sebut sampai esok pun tak habis. Carotenoid didapati secara meluas dalam tumbuhan dan mikroorganism. Okay, carotenoid ni yang banyak dalam carrot tu. Carrot, carotenoid. Ha. So nak ingat carotenoid, ingat carrot je. Ia memberi warna kuning, oranye dan merah dalam sayur-sayuran dan buah-buahan. Okay, jadi macam dalam buah oranye, dalam buah lemon pun ada juga. And maybe in pepper, labu, okay, sayur-sayuran warna kuning, nanas even. Dia bertindak sebagai antioksidan yang kuat serta memainkan peranan yang penting dalam perkembangan penyakit seperti penyakit mata dan penyakit kardiovaskular. Okay. Okay, and then phycocyanin. Phycocyanin adalah salah satu pigmen utama yang terdapat dalam spirulina, sejenis microalgae. Microalgae ni adalah dia macam bakteria baik tapi dia algae. Kita faham kan, bakteria microorganism ada banyak jenis, algae, ada bakteria, ada juga virus kan, ada fungi. So microalgae ni ada yang tak baik untuk badan kita, ada yang baik. Okay, yang digunakan di banyak negara sebagai makanan tambahan. Ia adalah kompleks pigmen protein yang mempunyai warna biru yang kuat. So dia sangat-sangat kuat lah warna biru dia, macam kita boleh nampak dalam slide ni. Dan phycocyanin menunjukkan sifat antioksidan dan anti radang. Anti keradangan ni, macam mana kita nak cakap? Keradangan ni berlaku, contoh kalau kita ada jerawat, dan yang naik merah-merah tu, itu adalah keradangan. Okay? Itu keradangan ataupun inflammation. Jadi kita nak mengurangkan inflammation ni adalah dengan ambil salah satunya adalah phycocyanin. Phycocyanin ni boleh mengurangkan keradangan. Keradangan ni datang daripada mana? Bila badan kita melawan penyakit. Contoh macam kita just ada pimple je. Pimple ni actually ada bakteria dalam dia. So bila badan lawan bakteria ni, dia akan jadikan kulit kita merah-merah tu. Itu adalah keradangan. Okay? Ini datang daripada sistem imun kita. Itu kalau dekat muka, dekat kulit luar ni. Dekat dalam mulut boleh jadi ulcer. Dalam perut pun boleh jadi ulcer juga.
Betul. Inflammation. Radang adalah inflammation. Okay. And menunjukkan sifat antioksidan. Antioksidan pun boleh melawan keradangan juga. Okay. And Chios mastiha ataupun gam mastik, air mata yang hebat dari Chios. Okay. Dia adalah resin. Resin maksudnya daripada getah pokok. Daripada batang dan dahan Shinos yang dan nama Yunani bagi pokok mastiha adalah Pistachia lenticus, Barcia. Ia adalah semak pokok yang berasal dari rantau Mediterranean dan hanya terdapat di Pulau Chios, Yunani. Okey, ini memang daripada Yunani lah, tempat Greece. Okey, Athens dekat dekat Yunani juga. Ia dikenali pada zaman purba kerana rasanya yang tersendiri dan sifat terapeutik. Jadi even sekarang pun agensi Europe Medical Agency gunakan Chios mastiha ni ataupun gum mastic ni sebagai ubat yang bagus untuk anti radang, anti-inflammatory, and even anti-ulcer lah. Chios mastiha digunakan secara tradisi dalam Yunani sebagai ubat untuk lebih daripada 2,500 tahun. Okay, jadi benda ni memang benda yang orang dah guna lama dah. Sama juga macam minyak sacha inci. Sacha inci pun diorang dah guna lama sebenarnya, tapi kita baru je find out and kita tukar jadi minyak. Tapi sebelum ni diorang makan kacang macam tu je. Kacang sacha inci tu diorang tanam and diorang makan sendiri. Sama juga dengan gum mastic ni. Okay. Jadi dekat sini adalah penyelidikan yang kita ada buat. Ada penyelidikan tentang 6 pesakit dengan ulcer perut, ulcer duodenum. Ulcer duodenum ni adalah ulcer dekat usus. Okay. Ulcer ni bukan dekat mulut je tau. Kat perut, kat usus pun ada. And ulcer ni kadang-kadang daripada dia start sebagai ulcer, slowly dia akan jadi bigger issues, infection, macam-macam lagi. Okay. Dan ada even ulcer yang sampai perlu membuatkan kita perlu menjalani surgery ataupun operation. Jadi jangan pandang rendah dekat ulcer. Teruk sebenarnya. And ada jangkitan H. pylori. And benda ni sangat-sangat membantu. Dia mengurangkan simptom. Dia mengurangkan sakit. And dia mengurangkan sakit yang time untuk orang yang ada ulcer tadi. Okay. So, bila probiotik, kita ambil probiotik. Sebelum kita ambil probiotik, maybe banyak bakteria jahat dalam badan. Can become polyps. Exactly. Boleh jadi polyps juga. Before kita ambil probiotik, maybe banyak bakteria jahat. So, kita pun senang kena penyakit. Perut pun rasa asyik tak sedap je. Always terasa macam nak menghadamkan makanan pun ambil masa 3-4 jam. Kan? Tapi kalau let's say kita ambil probiotik yang membantu kita mencerna makanan tu, and also mengawal kandungan bakteria jahat dalam perut, dalam badan kita pun akan jadi lebih sihat. Okay? And lagi satu, macam mana nak control probiotik ni untuk jadi sihat? Tidur. Tidur kena betul. Waktu tidur kena betul. Sebab bila kita stres, habis bakteria baik dalam badan kita. Hormon kita tak betul, habis bakteria baik dalam badan. Bifidobacteria adalah salah satu probiotik yang banyak dikaji digunakan dalam pelbagai produk probiotik secara komersial. Ia merupakan sebahagian besar mikrobiota usus manusia. Bifidobacteria ni kalau kita tengok Yakult ke, kita tengok any drinks ke kan. Inilah dia. Inilah yang diorang tegaskan untuk ambil. Diorang educate orang untuk ambil Bifidobacteria. Okay. Keseimbangan mikrobiota. Mikrobiota ni adalah ekosistem di mana semua mikroorganism ataupun kuman-kuman hidup dalam badan kita. So, mikrobiota usus adalah ekosistem bakteria dan mikroorganisma lain dalam perut. So, menyebabkan dysbiosis. Dia boleh menyebabkan dysbiosis kalau tak seimbang. Dysbiosis ni, macam kita cakap tadi lah, dia tak seimbang. So, dia boleh menyebabkan penuaan, stres, and also menyebabkan penyakit-penyakit macam-macam. And apa punca dia? Stres, merokok, tak cukup zat dalam pemakanan, and also ambil ubat antibiotik. Antibiotik ni sebab tu doktor tak akan bagi sesuka hati. Sebab antibiotik dia akan bunuh mikrobiom.
Antibiotik dia akan bunuh bakteria jahat dan also bakteria baik juga. Faham? So, bila bakteria baik tak cukup dalam badan, dah mati semua, kena ambil makanan yang baru. Kena ambil makanan yang betul. Dan nak kena reset balik. Sebab tu tak boleh ambil antibiotik sesuka hati. And also kalau antibiotik ambil, make sure habis kan. Kalau tak habis, kuman-kuman dalam badan kita tu, dia tak mati. And dia akan build immune system untuk melawan antibiotik tu. So lepas tu dia akan jadi lagi kuat. Okay? Kebanyakan orang, bila dia dah sihat, dia stop ambil antibiotik. Jangan. Jangan stop ambil antibiotik. Okay, jadi jumlah bifidobakteria semasa waktu kelahiran adalah tinggi. Tapi berkurangan dengan penuaan. Okay, jenis bakteria ni, bifidobakteria, masa lahir memang sangat-sangat tinggi. Tapi lepas tu, dia akan turun, turun, turun. Okay? Apa yang menyebabkan pengurangan dia? Macam kita cakap tadi lah. Penuaan, merokok, stres, waktu tidur tak betul, makanan tak betul. Okay? So, ini dah nisbah dia. Kenapa kita kira by ammonia? Sebab kalau bifidobakteria tinggi, ammonia akan rendah, indola akan rendah, fenol pun akan rendah. Okay? Tapi bila bifidobakteria kita dah rendah, kandungan toksik ni tinggi, ammonia, indola, and phenol tinggi. Okay, yang ni terlalu teknikal. So, kita ni dulu. Kita go through that. Okey, asid asetik mempunyai kesan penghambatan yang lebih tinggi terhadap pertumbuhan E. coli daripada asid hidroklorik dan asid laktik. Okey, jadi asid asetik ni boleh mengganggu E. coli punya production dalam badan. Okey, jadi pun sama, agak teknikal. Tapi kita baca jugalah. Keselamatan dan keberkesanan terbukti dalam lebih daripada 100 kajian saintifik. Bifidobacteria longum BB536. Ini jenis bakteria tu. Okay, ini nama dia. Okay, bakteria ni sangat-sangat banyak. Even bifidobacteria pun ada sangat-sangat banyak jenis. Dan ini adalah salah satu jenis dia. And generally recognized as safe grass. Di bawah pengawalan US Food and Drug Administration, US FDA lah. Ini pun agak teknikal. Tak apa, kita gloss over for this one. Ini pun sama. Bifidobacteria Brief M16V. Banyak jenis And digunakan oleh lebih daripada 100 NICU penyakit di Jepun. Di NICU pesakit di Jepun And Bifidobacteria Brief M16 ni boleh melegakan simptom alahan dalam kalangan bayi. Dia boleh juga sekejap Selain simptom alahan, menggalak, okey, simptom alahan. Dia Bifidobacteria ni lebih pada simptom alahan. Okey, Wellmune ataupun beta-glucan. Beta-glucan diperoleh daripada dinding sel yeast. Okay, Proprietary Saccharomyces cerevisiae. Okay. So daripada dinding sel yeast. Sel yeast yang sangat-sangat kecil and dia diambil dalam membrane sel dia. Okay. Terbukti keselamatan dan keberkesanannya. Beta-glucan ni pun banyak kita dengar dalam macam-macam jenis penyakit lah. And dia diambil dalam yeast. Dalam bakteria pun kita boleh ambil. Kulat pun ada. Dalam bijirin pun ada. Tapi kenapa yeast? Sebab kita akan tengok macam ni. Dalam ni kalau saya nak explain pun dia macam saya cakap lah, terlalu teknikal. Okay. Bila kita ambil beta-glucan, Wellmune ni akan diserap oleh tumpuk paya yang terdapat di dalam usus kita. So ada satu bahagian dalam usus kita ni yang boleh menyerap beta-glucan.
And sel-sel imun yang ada dalam bahagian tu, dalam usus tu, akan menelan beta-glucan ni dan mengagihnya ke organ-organ imun lain di seluruh badan kita. So dia akan absorb beta-glucan ni and dia akan sampaikan ke seluruh badan yang lain. Macrophage mencernakan well immune, benda yang serap beta-glucan tadi, mencernakan well immune ataupun beta-glucan kepada serpihan yang lebih kecil supaya boleh disambung kepada neutrophil, iaitu sel-sel imun yang paling banyak di dalam tubuh. Neutrophil ni adalah sel darah putih. Seterusnya, well immune akan mendorong neutrophil untuk mengenal pasti dan membunuh patogen dengan lebih cepat. So beta-glucan ni adalah, senang cerita, dia adalah nutrien untuk kita punya sel darah putih. Bila sel darah putih kita sihat, ada nutrien yang cukup, dia akan lebih aktif dalam melawan penyakit. Okay? Okey, yang ni sokongan untuk kanak-kanak. Ini tempoh sakit berkurang dalam sebanyak 6 hari dalam masa 12 minggu. So, ini adalah orang yang tak ada ambil Wellmune. Ini orang yang ada ambil Wellmune. Jadi, subjek lebih sihat lepas ambil lah, boleh nampak ni. Dia punya subjek yang dilaporkan mempunyai kesihatan yang baik bertambah lepas ambil Wellmune. Okay. Yang ni pula kajian mengenai Wellmune kepada individu yang tertekan, stres. Okay. Jadi pun sama juga, lepas ambil Wellmune versus tak ambil apa-apa, beza. Beza dia sangat-sangat tinggi. Daripada segi tenaga, daripada segi tekanan pun berkurang. Okay, tenaga bertambah and letih tu berkurang. And even dia boleh betulkan mood juga. And also mengalami alahan. Untuk orang yang mengalami simptom alahan, Wellmune sangat-sangat membantu. Simptom alahan hidung dan mata berkurang. Simptom dia berkurang. Maksudnya orang yang memang ada alahan, dia ambil ni, simptom dia berkurang. Placebo ni adalah eksperimen yang dikawal. Dia ada control dengan benda yang ada something. Benda yang ada something, contohnya macam Wellmune. So, kita bagi placebo tu untuk tengok ada apa-apa efek tak? Tak ada. Untuk Wellmune pula, apa efek dia beza dengan placebo? Sebab kalau let's say placebo dengan orang yang ambil Wellmune ataupun beta-glucan ni sama je, maksudnya Wellmune ni tak berfungsi. Tapi dalam ni kita boleh nampak perbezaan dia. Alright, jadi cadangan hidangan. Cadangan hidangan kanak-kanak boleh ambil 1 hingga 2 paket sehari atau disyorkan oleh pakar. So, orang-orang yang ada masalah perut kembung ke, uh, ulcer dekat perut, macam-macam lah. And even tak ada masalah pun lagi, tapi kita nak bantu badan kita melawan penyakit in the future. Kita nak make sure badan kita sihat, boleh ambil this much. And untuk dewasa boleh ambil 2 hingga 3 paket sehari atau disyorkan oleh pakar. Sesuai untuk kanak-kanak sebab sekarang ni macam-macam problem. Macam-macam problem penyakit berjangkit. Sekarang ada E. coli, ada salmonella. Benda tu problem besar tau sebenarnya. Mouth and foot disease, kan, untuk budak-budak tu utamanya. COVID, jangan cakap lah berapa banyak COVID ni nak naik balik. Lepas tu virus X lah, virus itulah, H1N1, influenza A, kan. Jadi kita kena protect lah, especially kita punya anak-anak, kan. Sebab diorang ni kadang-kadang main tak mana-mana, kan. Main tanah lah, itulah inilah. Tapi sekarang kurang lah. Sekarang kurang budak-budak main tanah, banyak main iPad. Itu pun problem juga. Sebab screen time tu boleh merosakkan kita punya psychological thing. Psychological order. Bila psychological order tak betul, immune system pun drop, pun sama juga. Senang kena penyakit. Kanak-kanak dengan tabiat pemilihan makanan, maksudnya yang makan sangat-sangat memilih, pun sesuai. Dewasa yang sibuk, I mean like, siapa je boleh makan makanan yang cukup semua warna. Yang ada warna biru, berries kan. Ada warna kuning, ada warna oranye, ada warna merah. Sebab setiap warna ni ada kepentingan masing-masing. Kalau kita boleh ambil semua hari-hari, good. Tapi let's face it, tak boleh pun. Boleh ambil beta-glucan, boleh dapat
Cheers Mastiha everyday. No. So better kalau kita ambil benda yang mudah. At least benda yang mudah ni kita boleh konsisten ambil everyday. Individu dengan sistem imun yang lemah senang kena penyakit lah. And warga tua. Warga tua we all know diorang akan sangat-sangat senang kena penyakit once dah reach a certain age. So itu yang kita tak nak. So inilah cara pengambilan, let's say lah penyelenggaraan biasa ni maksudnya you tak ada masalah. Okay, ambil je satu paket sehari. Tapi kalau you nak penyelenggaraan intensif ataupun you nak betulkan balik keadaan badan you, ambil 2 hingga 3 paket sehari, dia akan betulkan balik. Dia akan betulkan balik you punya sistem imun. You akan rasa beza lah. Sebab probiotik kita ada everything yang diperlukan oleh badan. Ada probiotik just ada makanan je, just ada bifidobacteria je, just ada lactobacillus je. Kita ada beta glucan, ada Chios mastiha, and also macam-macam lah Nutrifood, macam-macam jenis Nutrifood yang ada dalam Incagat ni yang kita dah terangkan tadi. So bayi boleh ambil tak dari umur 6 bulan hingga 3 tahun boleh ambil 10 paket. Once you dah sampai 6 bulan, you dah boleh ambil dah. Tak ada masalah. Okay. So dekat sini ini kita punya perbincangan untuk hari ini. So kalau ada soalan boleh tanya. Kalau tak ada soalan uh, boleh nak share ke about ada yang dah ambil makanan ni, ada yang dah ambil produk ni, boleh share. Sebenarnya kesihatan usus ni dah terlalu ramai ambil ringan tau masalah ni. Tapi inilah yang badan kita perlukan sebenarnya. So kalau ada soalan kat sini boleh tanya juga.